Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Semoga ceria di bulan Syawal ni. Alhamdulillah dah tengah bulan Syawal ya kita lah Bu. Boleh lah cik. Dah kira macam minggu kedua. Minggu kedua raya lah. Minggu kedua dah habis dah lah Bu. Itu kan Masuk minggu ketiga ni. Kan? Sebab orang masih lagi, saya tengok masih lagi Bahari raya lah. Alhamdulillah kan. Syawal kan 30 hari. Yelah, lagi-lagi hari ni hari cuti. Habis Syawal tak tengok anak bulan pula ke? Kita tengok semalam bulan penuh kan cik? Semalam bulan penuh Alhamdulillah. Bulan penuh. Okey, sebelum kita teruskan dengan kita punya program hari ni, saya ingat kita ambil kesempatan ni untuk ucapkan takziah pada keluarga Nahas Mangsa yang tragedi dekat highway baru ni dekat just after terowong Menora tu. Ada curve sikit dan masa jalan ke depan sikit tu kan, dalam 2-3 km from the terowong itself lah kan, menghala ke utara. Jadi kita pun tengoklah video-video tu, dan saya rasa tuan-tuan pun tengok juga video-video macam tu. Saya rasa amat bahayalah kalau kita tengok lori ke apa kat belakang kita, kalau boleh kita cuba elakkanlah. Tapi kejadian yang berlaku tu sangat menyayat hati, sebab satunya dia berlaku bila anak-anak muda ni tadi pulang setelah jumpa kawan di Ipoh. Betul. Lepas tu kejadian tu berlaku, kita tengok video tu pula kan malam. Kita pun tak tahu sama ada pemandu lori tu mengantuk ke apa kan, pergi langgar belakang kereta tu. Dan ketika kejadian tu berlaku, kalau tak silap kita pun cuba tengok macam mana speed dia tu betul. Kami anggarkan speed dia dalam 50 km ke bawah lah, 50 km per hour ke bawah. Jadi pelanggaran tu berlaku pada not high speed tau, low speed. Ini sangat-sangat membahayakan sebab lori ni muatan dia berat tuan-tuan dan puan kan. Jadi impact walaupun low speed, impact dia, momentum tu tadi, because of mass dia sangat besar, dia boleh memberi kesan yang sangat-sangat menakutkan pada kereta-kereta. Itu yang kita sangat-sangat rasa macam kesal sikit lah kan dengan kejadian yang berlaku. Kita tak menyalahkan lori. Tak tahu siapa yang salah sekarang ni, tapi bagi saya kalau orang melanggar belakang tu, bagi saya lah kan, itu patut disoal siasat lah kan, bagi saya lah. Nak ikutkan macam kejadian tu, kita tak tahu apa yang berlaku pada pemandu lori. Kita nampak tu gambar tu, video tu dari belakang, kita tak tahu apa kejadian di depan tu kan. So kita tak boleh speculate, kita biarkan pihak berkuasa inilah membuat kajian tersendiri. Dan bagi saya, kita ni kena hati-hati dan sentiasa banyakkan berdoa selamat ya. Yang saya rasa terkilan tu sebab anak-anak muda ni dia harapan bangsa, harapan keluarga dia kan, dan dia orang pula pelajar-pelajar yang alhamdulillah yang menyerlah sebenarnya. Jadi saya rasa di situ agak terkilan sebab kita 5 keluarga menyebabkan 5 keluarga tu hilang anak-anak muda ni tadi. Muda lagi kan, 20-an. Jadi harapan daripada keluarga tu kan, kita rasa benda-benda macam ni patutnya pemandu-pemandu sekalian hati-hatilah bila memandu, dan hati-hati pada orang lain sama. Kalau kita bawa cara kita, panduan kita tak bagus, kita cuba beringat lah kan, insyaAllah. Jadi itulah ceritanya. Tapi saya rasa juga bila kita tengok video tu, ada, kita ambil iktibar lah daripada video tu. Sebab kalau kita tengok dekat video yang ada dekat social media yang viral tu kan, api dia menyala sangat cepat. So dan kalau kita tengok dekat situ, ciri-ciri keselamatan dari segi pembinaan ataupun yang lori itu sendiri tak cukup. So maksud saya, mungkin kita boleh sediakan pemadam api ke dalam kereta supaya let's say kalau ada berlaku kebakaran dekat jalan raya, kita sebagai orang yang ada dekat situ kira macam bantulah. Sementara mungkin menunggu dalam kereta orang sebelah yang menyaksikan tu kan, dia mengambil dulu ambil fire extinguisher tu, pemadam api tu untuk nak redakan sikit lah. Kita macam bolehlah mengurangkan sementara tunggu bantuan daripada pihak bomba ke ataupun pihak-pihak yang betul-betul lah. Betul juga tu tuan-tuan. Sebab saya rasa perlulah now kalau kita tengok sekarang memang banyak video-video berlaku accident ni sih. Mungkin kita perlu belajar first aid ke ataupun pertolongan cemas ke, kalau sekiranya berlaku orang yang kita nak bantu patah tangan ke apa kan. At least kita tahulah apa nak bantu. Tak adalah kita macam sebab kadang-kadang kalau let's say kita lambat sikit je
kemungkinan dah mungkin meragut nyawa ataupun kita boleh menyelamatkan orang tu. Yalah, betul juga. So itulah yang kita kena ikhtiar lah betul, kan. Walaupun itu takdir, tapi poin yang labu bagi kita kena ikhtiar lah. Kan mungkin ada fire extinguisher, satu benda yang baik, mungkin setiap kereta perlu ada sekarang ni kan. Kejadian-kejadian macam ni kita tak sangka kan. Betul. So itulah ceritanya. Lagi sekali kita doakan agar roh mereka yang telah pergi tu ditempatkan bersama roh mereka yang orang-orang yang saleh, insya-Allah. Kita doakan sama-sama. Okey, hari ni sebenarnya 16 Mei lah Bu. Tahu tu 16 Mei apa dia? 16 Mei tu yang Hari Cikgu. Hari guru-guru. Hari guru. Saya sebenarnya 16 Mei. 16 Mei ni yang dia lain 13 Mei lain. Bila saya fikir 13, bila saya fikir 16 Mei tau. Oh yang ni kot. Tapi salah. Rupanya Hari Guru. Hari Guru. Jadi tema Hari Guru pada tahun ni lah Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Tu tema dia kan. Memang bagi saya guru-guru ni kita sangat-sangat sanjung lah, sebab dia pembawa ilmu dan yang penyebar ilmu kan. Dan dia punya pahala tu Allah saja yang tahu kan. Selagi dia mendidik dengan penuh ikhlas pada anak-anak murid dia, insya-Allah dia akan dapat pahala yang berpanjangan. Sebab salah satu pahala yang dibawa sampai ke alam barzah nanti, pahala ilmu yang disampaikan, ilmu yang berguna yang disampaikan kan. Alhamdulillah. Jadi guru-guru kita kena ucapkan terima kasih. Macam bagi saya, guru utama saya lah ibu saya lah. Guru pertama saya tu ibu saya dan ayah saya. Lepas tu guru sekolah kita lah kan. Kita masih ingat lagi guru-guru sekolah kita yang ada yang garang, ada yang baik kan. Dia macam-macam bentuk guru kita ni, tapi semuanya ikhlas menyampaikan ilmu pada kita, mendidik kita dengan baik. Jadi kita sangat-sangat perlu berterima kasih pada guru yang bertungkus lumus mengajar kita kan. Tak bosan-bosan nak mengajar kita berilmu. Alhamdulillah. Betul. So labu pun bolehlah kot, ada cikgu-cikgu yang labu teringat. Ada cikgu yang sampai sekarang. Saya kalau ada influence ada cikgu sebab nama saya senang untuk diingati. Siapa cikgu labu? Ada sesetengah cikgu yang macam sekolah rendah masih lagi ingat saya. Alhamdulillah. Ada kalau macam jumpa dekat luar, ni labu. Sebab kadang-kadang saya pun lupa cikgu. Yalah. Sebab nama saya senang untuk diingat. So bila kenal sekali, first time jumpa dah ingat dah. So cikgu tu yang ingat. So banyaklah kan cikgu-cikgu yang sekolah rendah, ada ustazah apa semua. Saya pun ada cikgu-cikgu yang ada yang saya masih ingat lah. Cikgu sekolah rendah saya kan, macam Pak Anissa saya masih ingat. Pak Anissa sangat baik. Kemudian sekolah rendah Cikgu Suhaimi. Saya dua sekolah. Satu sekolah di Teluk Intan, Sekolah St. Anthony. Satu lagi sekolah King Edward, King Edward 1. Sekolah rendah lah. Cikgu Suhaimi sangat-sangat influential bagi saya lah, yang banyak impact pada saya. Ada lagi banyak-banyak guru-guru yang bagus. Lepas tu sekolah menengah ada Cikgu Rusli, Cikgu Harun, dan Cikgu Kimia saya, Cikgu Mr. Eng. Mr. Eng ni sangat garang, tapi saya rasa sangat belajar banyak lah daripada Mr. Eng ni. Isteri dia pun cikgu juga, Cikgu English, Mrs. Eng. Mrs. Eng ni dia ajar English, saya sangat suka jugalah. Kemudian ada Mr. Lee Yok Beng, mengajar biologi, saya ambil biologi juga dulu kan. Jadi guru-guru ni sangat-sangat saya sanjungi lah. Ada satu lagi Cikgu Harun. Cikgu Harun dia agak garang lah, dia macam warden, tapi semuanya menyampaikan ilmu dengan baik pada kami. Jadi saya, di hati saya tu memang saya doakan agar guru-guru saya ni diberkati Allah selalu kan, insya-Allah kan. Okey, so kita hari ni nak sambung macam itulah, soal jawab kan Labu. Betul soal jawab. Okey, kalau Labu ada soalan-soalan, nanti kita sambungkan cerita-cerita pasal ekonomi sikit lah kan. Betul. Apa soalan-soalan yang Labu nak tanya? Saya rasa mungkin kita boleh start dengan baru-baru ni kan minggu lepas kita ada sembang juga pasal inflation dekat Malaysia. Inflasi. Okay. Ada kenaikan harga barangan dekat Malaysia. Tapi sebelum tu kita ada sembang juga. So adakah inflasi ni makin naik ataupun teruk dekat Malaysia ni? So tapi baru-baru ni ada keluar berita yang saya rasa Bank Negara je. Bank Negara menaikkan kadar inflasi, bukan inflasi. Kadar faedah. Kadar faedah daripada 1.75% kepada 2%. So ada kenaikan lebih kurang 0.2%. Mungkin kadar faedah tu tak adalah terlalu tinggi, sebab kita pernah sampai 3 pun saya rasa ada juga. Sebelum ni pun ada pernah sampai 3%. Tapi mungkin saya ingat tahun 1998 masa krisis ekonomi tahun dululah kan, 1998 tu dia pernah naik mencecah 2 angka saya dekat 10-11% lah. Kalau tak silap saya lah. Kan pernah sampai tahap
waktu ketika tu macam mana cik rasa? Ketika tu loan kita semua naik lah. Maksudnya kan kita rasa lagi teruk lah kan. panik ke macam terkejut ke? Macam panik tu memang nak kata panik lah kan, sebab kita punya bajet tu lari lah sebab semua interest naik. Jadi walaupun kita Islamic loan pada ketika itu, tapi dia akan ada apa ni, kesan jugalah kan. Maka kita kena adjust kita punya bajet tu, kena ikat perut sikit lah sebab interest sangat-sangat tinggi pada ketika tu kan. Okay. So Masa tu jadi masa tu interest sangat-sangat tinggi, jadi kita kena ikat perut sikit lah kan, because of bajet kita dah lari kan. Kita tiba-tiba kena bayar kat bank, bayar hutang rumah, hutang kereta lagi kan. Lebih. Jadi banyak sangat peningkatan. Kalau sampai 10 tu kira banyak, tapi kalau 2 ni cik rasa macam still okay ke ataupun saya rasa nak cakap ni siapa nama bank negara kita ni? Governor bank negara Samsiah lah kan? Ibu Pan Kan? So dia yang buat decision. Seminggu sebelum tu dia bagi tahu dia tak nak naikkan. Kan, kemudian mungkin ada pressure yang menyentuhkan, yang menyebabkan dia orang naikkan interest rate. Jadi kalau tuan-tuan tengok, boleh Google last week punya news, even pagi hari apa, masih lagi pagi sebelum announcement tu, hari Selasa. Pagi Selasa tu masih lagi keluar daripada DH, dan mungkin bank negara tak naikkan interest rate OPR tu, tapi tiba-tiba dia announce dia naikkan juga, jadi jadilah 2%. Jadi kenaikan interest ni sebenarnya untuk mengekang inflasi daripada terus naik nak mengekangkan kadar inflasi. Jadi macam tuan-tuan boleh tengok dalam video yang sebelum ni, apa kena-mengena interest rate dengan inflasi. Kalau interest rate terlalu rendah, kemungkinan inflasi akan naik tinggi. Jadi nak kontrolkan inflasi ni tadi, kita kena naikkan interest rate supaya inflasi turun balik. Dan macam itulah, macam saya bagi analogi tap water yang terbalik. Kan, ada boleh tengok dalam video tu kan. Anyway, cerita gitu. Jadi inflasi ni amat menduka citakan kita, sebab barangan makanan lah especially kan, macam saya terasa tergugat jugalah kan. Kita dah beli lauk makin lama makin naik kan. Ipoh ni still okay lagi lah. KL tu tapi adalah rasa naik, terasa lah juga kalau kan. kat KL tu tak tahu Allah, saya rasa kalau KL tu mungkin lagi tinggi lah kot. Sekali makan mungkin dalam badan di Selangor tu dia punya consumption dia mungkin tinggi. Jadi mungkin harga kenaikan lagi tinggi lah kan. Saya nak bagi tahu yang inflation rate rasmi ni yang ni ialah CPI. CPI ni dia basket of goods saja, dia tak termasuk macam barang-barang yang macam sabun ke kicap ke. Dia tak, kicap saya tak pasti barang ruji tak kan. Minyak tu barang ruji, minyak tepung tu barang ruji. Maksud saya kan, barang-barang yang bukan utama ni tadi, dia naik dia tak dipantau. Cerita dia tu mungkin KPDN KK ke yang mantau, saya tak tahulah, tapi kenaikan harga benda-benda macam tu kadang-kadang uncontrollable tuan-tuan kan. Kalau macam selalu kosmetik ke, ubat-ubatan ke, benda macam tu siapa nak kontrol kan. Dia ikut lain-lain harga lah. Okey, tu kalau efek sih, kalau let's say macam interest rate naik, dia efek kepada pengguna ataupun efek kepada macam ekonomi ke ataupun dia tujuan dia ginilah, bila dia increasekan interest rate, orang kurang meminjam. Orang kurang meminjam, jadi makna circulation wang tu dalam pasaran akan berkurangan. Bila circulation of wang akan berkurangan, maka dijangkakan harga barang akan diturunkan secara perlahan-lahan lah. Itu cara dia kan, because company pun tak borrow. Lepas tu orang biasa pun kurang meminjam. Jadi bila keadaan begitu berlaku, wang dalam pasaran akan berkurangan. Kalau wang tu drop, maknanya people don't spend as much as patutnya lah, as much as sebelum ni. Jadi bila people tak spend sebanyak yang sepatutnya, orang yang menjual tu akan dijangkakan akan menurunkan harga barangan lah. Jadi this is the reason why kadar interest tu digunakan untuk kontrol harga barang. Tapi macam saya pun terfikir juga, bila contoh macam harga minyak naik, contoh kita nampak harga barangan juga naik, tapi bila harga minyak turun, saya tak nampak yang harga barangan tu turun secara mendadak ataupun nampak lah maksudnya. Yalah.
Macam mana dia punya Okey, dia ceritanya harga minyak ni kalau dia naik turun dia akan impact pada harga apa ni current harga sekarang, okey. Tapi yang interestingnya ialah harga minyak ni yang turun naik ni dia ada impact dalam option market. Option market ni contohnya orang yang bawa orang yang ada syarikat penerbangan, dia sentiasa membooking harga 6 bulan ahead. Jadi harga-harga sedemikian menyebabkan mereka ni control future punya ni pricing lah, okey. Harga current ni actually macam harga minyak kalau dia naik sebab penggunaan minyak ni bukan setakat dalam apa ni, kenderaan saja. Dia ada proses-proses dia kan, macam proses pembuatan plastik, manufacturing menggunakan minyak juga. Jadi dia akan impact barangan-barangan macam tu. Even clothing pun daripada minyak juga. Kan, jadi dia akan affect banyak benda sebenarnya. Cumanya kalau misalnya Labu kata bila harga minyak turun, barang-barang macam roti canai semua tak turun, itu orang menangguk di air keruh itu kan? Jadi kita pun patutnya kita kena boykot lah kan. Kalau dia tak turunkan harga, kita kena boykot lah kedai tu. Ini orang ambil peluang lah. Betul, kan? saya So cerita inflasi ni very interesting sebab bila harga naik, dia penjual dia akan ambil advantage juga sebenarnya, tuan-tuan kan. Dia kena bayar harga tepung contohnya kan, 1 kilo berapa, tapi dia jual harga roti canai tu umpamanya sekeping dia naik mungkin 5 sen ke 10 sen, tapi berapa keping dia jual, nampak tak? Lepas tu kan dia macam susah nak reverse pula. Roti canai sudah turun tak turun kan. These are the issues yang saya rasa umat Malaysia kena peka lah kan. Kita patutnya boykot lah kalau harga barang dia tak nak turun. Jadi pandangan saya terpulang lah kalau nak boykot lah. Kalau saya tak beli lah kan. jarang cik saya nampak saya contohnya macam durian sekarang dijangkakan harga. Saya dah cakap saya tak makan durian kalau harga durian naik. Saya macam tu kan. Jadi benda-benda tu ialah mungkin keluarga kita nak makan, mungkin kita boleh beli sekali lah. Makna nak makan seminggu sekali tu tidak lah kan. Itu bagi pandangan saya lah. So yes, inflation ni sangat-sangat bagi saya menggugatkan lah, especially golongan-golongan yang bawah M40 yang ke bawah ni dan B40 tu memang affected lah kan. Ni satu lagi nak cerita pasal US inflation rate masih lagi persistently high. Dia masih lagi 8%. Lagi tinggi inflation. Lagi tinggi, 8%. Tinggi, sangat tinggi. Jadi dia orang nak bring down to 2%. Sangat-sangat sukar daripada 8% kepada 2% of inflation rate. Sangat-sangat sukar. Jadi kita jangkakan 2022 ni dan 2023 akan jadi recession global. And then semalam ke 2 hari sudah, CEO Bosch, nama dia Stephen Hartung, dia pun bagi tahu Bosch tu yang elektrik tu sih. Bosch yang elektrik, lampu elektrik tu kan? Yang BOSCH tu brand tu kan. Dia ada buat barang elektrik tu. Jadi produk Bosch ni, dia CEO dia Stephen Hartung ni baru dia ambil alih dan dia bagi tahu Europe punya inflation akan mendadak. Sekarang ni pun dalam bulan Mac saja 7.5%. Di US 8.3% bulan April. 8.3% inflation ya. So sangat-sangat tinggi di sana. Dan benda-benda macam ni boleh memberi kesan pada dunia global, bukan setakat di negara mereka je. Jadi kita kena berhati-hati dan saya memberi saranan di sini. Benda ni bukan main-main, tuan-tuan puan kena plan, especially yang low income, yang household income ni RM4,000 ke bawah. Saya amat nak bagi pesan pada yang golongan macam ni lah. Household income maksudnya kalau suami dan isteri dia berdua bekerja, tapi jumlah pendapatan mereka untuk isi rumah itu ialah di bawah RM4,000, itu isi rumah yang kena hati-hati bagi saya lah. Kalau ada lebih daripada RM4,000 tu mungkin boleh menangani lagi lah isu kenaikan harga. Kalau RM4,000 tu di mana cik? Di kawasan yang padat ataupun di tak kisah bagi saya. Ni lah nationwide lah. Nationwide seluruh Malaysia. Bagi saya benda-benda macam tu kena hati-hati. Okay. Kalau dekat negara dekat negeri-negeri yang tempat-tempat yang high hotspot tu memang lagi tinggi lah kan? Yalah. Jadi macam contohnya macam kalau gaji 4,000 di Ipoh ni, household Ipoh dengan household di Shah Alam umpamanya berbeza lah. Betul tak kan? Jadi kalau 4,000 sana mungkin cukup banyak kan macam tu lah. Kalau kat sini mungkin ada lebihan sikit lah cerita dia. Tapi apa-apa pun saya ambil garis general. Secara umumnya 4,000 and below is going to be affected bagi saya, banyak pandangan lah kan. Kemudian ada isu-isu macam kenapa di Europe recession berlaku pasal perang di Ukraine lah. Minyak je tu pun minyak juga. And then minyak masih sustain $100 per barrel. Lepas tu food prices increase kat Europe kan. Lepas tu supply problem masih ada dekat China.
Lepas tu demand for household appliances cars will reduce lah because of the recession dan nanti kan. So saya bagi tahu kena hati-hati. Bagi saya sebut hati-hati tu bukan maksudnya macam ni lah. Kita ada gaji, dari gaji tu kena buat bajet. Okey, bajet tu kita kena list barangan yang perlu saja. Okey, dan barang yang perlu ni kalau saya pula pergi kempen pula, kalau boleh kan beli siap-siap lah sebelum harga tu macam tu kan. Itu pandangan saya. Dan this is the thing lah, orang kata kalau beli siap-siap pun can cause inflation juga sebab beli banyak. Kan, wallahualam, saya pun tak tahu, saya bukan pakar ekonomi, saya sharing pengalaman sajalah kan. Ikut kawalan je. Cukup-cukup lah. Jadi eloklah kita berbajet. Itu pandangan saya lah kan. Tu kalau macam interest rate tu je, dia ada efek tak kalau macam kita punya pinjaman rumah ke ataupun pinjaman kereta yang sekarang ni? Ya. Ataupun yang interest rate ni adalah untuk yang pinjaman yang baru. Okey, bagi saya depends on agreement bank tu lah. Kadang-kadang bank ada clause di mana kalau government increase interest rate, bank Islam pun akan increasekan interest rate. Cumanya ada klausa-klausa ya. Kan? Saya tak tahu bahasa Melayu apa dia clause Saya cuma cari. Bukan. Clause ni macam satu ayat yang panjang lah, clause. Kan? Tapi tak apalah, kita cerita pasal clause kan. Kita digress sikit. Ada bank-bank yang dia panggil cap the interest rate. Mana dia letak ceiling, dia letak limit kepada kenaikan harga interest. Kenaikan interest rate tu tadi, contohnya mungkin bank Islam ke apa, saya tak tahulah. Bank yang mengamalkan perbankan secara Islam ni, dia akan letak cap rate dia pada 13% umpamanya. Tetap. Maknanya kalau interest rate di kerajaan Malaysia, BNM bagi kenaikan interest rate sampailah 13%, bank kata that's it, limit. Kalau bank negara increase lagi 14%, 15%, bank Islam akan hold pada 13%. Itu maksud dia lah. Ada bank yang buat macam tu. Ada bank kata okey, dia akan ikut juga kan, selagi dia tak touch the limit 13%. Maka benda macam tu dia akan dapat surat daripada bank lah. Bank akan bagi tu revise bayaran kan. Tuan kena tambah sikit RM40 ke, macam tu lah kan. Samalah kereta ke ataupun rumah ke, dia akan affect bayaran bulanan tu tadi. Tak semestinya untuk pinjaman yang baru, pinjaman yang lama. Pinjaman lama samalah. Dia ada flexibility clause kat dalam tu. Setiap kali dia naik interest rate, akan ada, dia akan bagi surat. Bank akan bagi tahu. Bank akan bagi tahu kita adjustkan payment tu. Mungkin ada bank yang lock terus. Bank kata sama ada interest rate naik atau tidak, anda hanya bayar macam ni sahaja. Mungkin ada bank-bank yang buat macam tu. Memang tetap dia punya interest rate. Tetap interest rate. Dia dah macam lock lah kan. Itu panggil lock. Okay. So kalau macam kadang-kadang ada juga macam kita sebelum ni cerita pasal hutang. Adakah kalau kita beli rumah dengan kadar interest rate yang sekarang ni, boleh kita kurangkan kadar hutang yang kita ada sekarang ni? Saya tak faham soalan tu. Macam mana? Macam contohnya kalau kita beli rumah, adakah beli rumah tu boleh kurangkan hutang kita? Okey. Dalam teknik pengurangan hutang ni ada banyak cara sebenarnya. Okey, ada banyak cara. Salah satu of course lah, kalau kita ada pendapatan lebih, kita bayar lebih. Okey. Dan kita bayar lebih tu kena bagi tahu dekat bank. Jangan main bayar lebih sebab bank dia ingat nanti. Okey, dia macam ni tuan-tuan. Kita ambil conventional loan dulu ya. Conventional loan ni dia ada bahagian principal, pokok dia panggil. Okey. Dan kemudian bahagian interest. Principal plus interest tu yang kena bayar bulan-bulan. So setiap bulan kita bayar, dia ada pokok dan bunga. Pokok bunga. Baja kan? Baja tak masuk lagi lah cerita itulah. Jadi komponen interest dan komponen principal ni ialah komponen yang kita kena bayar setiap bulan. Okey. Kalau misalan kita nak kurangkan hutang, kita boleh bayar principal. Maknanya kalau bulan-bulan kita bayar 1,000 kat rumah contohnya kan, bulan tu kita dapat bonus. Kita dapat bonus 3,000. Maknanya kita berhajat untuk bayar 2,000 untuk bulan tu. Pasal kita dapat bonus ni, nak bayar 2,000. Kita kena beritahu bank tau. Kalau tidak, dia akan ambil untuk bulan depan, bayaran untuk bulan depan. Kita kena buat tulis surat. Sebab bank ni dia buat dek kan kita. Saya minta maaf, saya tahu pasal sistem banking ni bukan pasal apa, sebab saya mengalami banyak, saya ambil loan banyak dengan macam-macam bank lah saya ambil kan. Jadi kita tahu bank macam ni, bank macam ni kan. Ceritanya ialah bank ni bukan sahabat kita. Pegawai bank tu insya-Allah sahabat kita lah. Sistem bank tu tadi, sistem mengkayakan mereka-mereka pemilik bank ni tuan-tuan dan puan.
bank. Pegawai bank dia jalankan tugas saja kan. Jadi kita bukan nak marah kat dia kot. Dia nak minta hutang kat kita kan, tu kerja dia. Kita kena bayar lah kan. Cumanya pasal bos dia suruh dia minta hutang kat kita. Itu isu dia. Bos dia lagi ketat lah kan, lagi keras. So ceritanya ialah bila berlaku macam tu kan, kita bagi tahu kat dia, saya bayar ekstra, kenapa hutang saya tak bunga saya tak turun. Tak, dia akan bagi tahu kita, tuan bayar dulu macam kami ambil duit tu sebagai untuk cover bulan depan. Dia boleh cakap macam tu. Benda itu kena bagi tahu kat dia dengan surat, saya akan bayar tambahan ni untuk cover principal. Okay, I'm still talking about conventional loan. Now, Islamic loan lebih kurang je tuan-tuan dan puan. Islamic loan sama juga. Okey, bagi tahu dekat dia, sebab Islamic loan ni dia asas ni ialah conventional loan, cuma dia convertkan perbuatan-perbuatan tu untuk mengislamikkan dia. Tapi ada bagi macam contoh dia conventional tapi Islamic. Yes, itu yang saya rasa nak cerita pasal ni. Dia ada paper yang saya sedang baca lah kan, very interesting, daripada pensyarah UiT yang faham. Saya terlupa nama pensyarah tu, Puan Sharifah ke sini atau Dr. Sharifah, saya tak pasti jadi ceritanya sangat ni lah. Kalau ada masa nanti saya akan sharekan information yang dia sharekan pada kita. Ada beza tau antara pembiayaan dan pinjaman, ada beza tu. Itu kita sembang lain video lain. Saya cerita ni pasal labu tanya kan, macam nak kurangkan hutang rumah. Ceritanya ialah ada duit tambahan, kita boleh kurangkan hutang. Cerita nombor 2, ini yang saya amalkan untuk diri saya sendiri. Dan kalau tuan-tuan nak belajar, saya ada buat buku dia apa, 13 cara 13 cara itu deposit. Okey. Tak mungkin tak masuk cerita ni lah. Pernah saya buat seminar. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita beli satu lagi rumah, kita beli sebiji lagi rumah, kalau ada extra duit InsyaAllah ada extra duit kan. InsyaAllah tuan-tuan pun akan ada extra duit. Kalau kita beli sebiji lagi rumah dan kita sewakan rumah tu, sebenarnya kan kita boleh kurangkan hutang, bayaran bulanan hutang kedua-dua rumah. Dia macam ada magic, tapi dia kena calculation lah. Jadi benda ni saya mungkin buat dalam webinar saya lah. Hari tu saya buat webinar cerita ni kan. Nanti insyaAllah kita akan mulakan balik webinar. Sekarang saya macam masih lagi takut-takut nak jalan ke Shah Alam semua ni. Jadi mungkin saya buat secara online saja, dan fee dia murah. Dulu pun masa saya buat dulu, saya rasa saya charge RM80 je. RM80. Mungkin kali ni saya bagi murah lagi lah sebab online kan. Betul. Boleh record, boleh jual balik semula. Terpulang lah kalau tuan-tuan nak dengar. Saya bukan expert. Saya memang betul cakap, saya bukan expert. Saya ada pengalaman. Saya takut tau sebut diri saya expert lah bu. Kan, sebab ini knowledge ni Allah yang bagi kan. Kita share ni. Cuma terpulang pada tuan-tuan nak panggil saya expert, alhamdulillah. Kalau tak apa. Tapi saya ada share knowledge saja. Hello bu. Jadi ceritanya tu dah jawab ke soalan lembu tu? Beli rumah kedua. Beli rumah kedua tu sebenarnya boleh mengurangkan hutang. Bukan beli kereta kedua. Beli rumah kedua. Macam macam ada magic tu. Tapi kalau beli rumah kedua, hutang pun jadi 2 je. Ya, dia ada 2. Tapi kan bila kita combine the hutang, actually dia boleh kurangkan. Kita beli rumah sekarang contohnya kan, kita beli rumah ni, kita kena bayar rumah 1,000. Kita beli rumah satu lagi kena bayar 1,000. Betul Abang? Okey, contohlah. Tapi kan rumah ni kita bagi sewa 1,100. Betul tak? Bayar kat bank 1,000, ada 100 ekstra, bayar hak ni pula. Tambah ni lah, top up yang ni. Jadi kita bayar 900 je, bukan tak? Tu saja, bagi tips sajalah kan. Boleh kalau nak buat macam tu insya-Allah. Kan, macam mana nak cari rumah-rumah itu cerita lain lah. Tapi jawapan pada labu tu tadi, beli rumah. Boleh ke kita tambahkan rumah dan pada masa yang sama kurangkan hutang? Itu jawapannya boleh. So kalau rumah itu cik, macam kan ada juga orang tanya kan. So saya tak InsyaAllah ada rezeki saya akan beli rumah. InsyaAllah dah beli dah kot. Apa ni, kalau macam rumah tu cik, adakah kita buat pinjaman tu, rumah tu under kita ataupun milik kita sepenuhnya? Okey, ni soalan yang menarik juga tuan-tuan. Dia macam ni cerita. Sebab ada orang bagi tahu, saya beli rumah ni, rumah saya lah. Macam tu lah. Dia macam ni, ya betul. Memang kita beli rumah tu kita punya. Tapi kita ada co-owner. Owner perkongsian. Kalau tuan-tuan beli rumah tu atas nama suami dan isteri, memanglah dua-dua co-owner.
Kan, tapi ada seorang lagi pihak ketiga, dia co-owner, bukan syaitan. Kan, maksud saya pihak ketiga ni bank. Ya, lebih kurang tu. Oh, itu gelak saya memang suka buat joke tentang bank. Minta maaf lah kalau tuan-tuan bekerja dengan bank. Saya sebenarnya bukan marah pada tuan-tuan, saya marah sistem perbankan. Itu je kan. Jadi ceritanya co-owner kita ni ialah bank. Jadi sebab tu kalau kat geran ni simpan dekat bank. Dan atas geran tu dia akan tunjuk charge kan kepada bank. Maknanya bank ni dia punya hak milik sama dengan kita, cuma hak milik dia lebih kuat. Kalau kita tak boleh bayar pada bulan tu, dia boleh minta jualkan rumah tu ke, itu hak bank. Zalim ke tidak, tuan-tuan sendiri jawab lah kan. Zalim ke tidak, itu dia dah tolong kita belikan rumah tu kan. Lepas tu dia kata kalau dia takut kita tak bayar, sebab dia yang ambil risiko. Betul juga kan, fikir-fikir betul juga, dia ambil risiko bayar kan. Dia yang pinjamkan kan, dia yang bagi pada developer duit tu kan. Jadi duit dia, tapi yalah bank pun cetak duit. Tu nak bagi tahu. Yang dia pergi charge lebih-lebih tu pasal apa? Kan dia beli rumah ni Islamic banking kan tuan-tuan dapat. Kalau conventional loan kan, kita beli rumah, katalah rumah tu 100,000 lah, senang cerita 100,000, tapi kita bayar bulan-bulan campur interest rate selama 30 tahun. Tahu-tahu dia bayar dah 300,000. dah 3 kali ganda. 3 kali ganda lah kan. Betul, 3 kali 1 kan. Betul. Ceritanya gini, Islamic Bank, kalau Islamic Bank, kita pinjam kat Islamic Bank 100,000, yang dia pergi charge kita bayar 300,000, habis tu pasal apa? Kenapa tidak jual kat kita 150,000 je? Ini soalan yang saya nak tanya. Di Islamic Bank yang kau nak redah duit-duit tu pasal apa kan? Islamic Bank pun sama. Jadi bagi saya sekongkol lah jawabnya. Ada apa sebab kau kena sekongkol? Kau panggil kau Islamic Bank. Kau boleh buat benda macam-macam lagi kan untuk bantu orang Islam. Betul tak? Sebab kalau ikutkan paperwork yang saya baca daripada pensyarah ITM ni tadi, UiTM, dia pun bagi tahu kan, kalau ikut Islam semua pihak kena membantu masyarakat, termasuklah tanggungjawab bank. Orang-orang bank ni masalah dia sebab dia bekerja dengan bank, akhirat esok dia kena rotan. Kalau dia bersekongkol dengan sistem riba, dia kena rotan. Ini ceritanya kan. Saja cakap tuan-tuan, minta maaf kalau kerja-kerja bank. Saya ada kawan-kawan bank juga kan. Saja melawak-melawak, belah cawal orang kata kan, tak melawak tak seronok. Okey, so tu ceritanya lah Bu. Dah terjawab kot soalan tu? So maksudnya bukan lagi sepenuhnya dia betul milik kita, tapi ada orang. Ya, masih lagi milik bank sebab dia mengambil risiko yang tinggi, sebab dia gunakan duit dia dulu untuk bayarkan kepada developer. Begitu juga dengan kereta. Kan dia bayarkan kepada pada bank tu, bayar pada syarikat kereta tu yang jual kereta tu kan. Jadi supaya memudahkan kita bayar bulan-bulan. Sebab kita nak beli kereta tu kita tak mampu nak harga 30,000 cash, tak ada mana cari duit 30,000 cash. Kan, jadi kita kena pinjam lah. Jadi itu macam normal lah, kehidupan kita memang macam tu kan. Meminjam. Jadi bank pula mengambil risiko, maka dia ada co-owner atas geran kereta tu tadi. Sebab tu ada chalk bank tu tadi. Kalau pinjam kat public bank, dia chalk public bank. So selepas kalau let's say kita contoh kereta 9 tahun, yang paling maksimal lah saya rasa. Okey. Kalau yang rumah 30 tahun. So selepas 30 tahun apa kena buat? Kalau dah habis bayar semua, bawalah pergilah jumpa bank tu, mintalah geran tu balik dan minta dia dischargekan nama bank, keluarkan nama bank tu. Itu panggil discharge of charge tadi. Ya. So kalau kita jual pun sama juga. Kalau jual dia bank lain lah kan, orang yang membeli tu dia pinjam bank mana pula. Atas geran yang sama, dia akan letak nama dia dan juga nama banker baru dia. Macam tu. Kan? Does that make sense? Faham. Okay, that's good. Kau mana tahu ada orang yang di luar sana tak tahu ke apa kan. Saya pun tak tahu. Saya good question banyak anak muda ni. Anak muda dahsyat alhamdulillah. Sebab saya tak tahu sistem dia tengah strategi property dia ni dengan yalah saya sebagai macam sahabat dia lah, sharing je tips-tips, tapi dia yang nampak ke depan saya pula dah kan. Tapi tak apalah, alhamdulillah dia anak muda kan. Sharing knowledge macam tu mungkin kita nampak kita bantulah share. Itu saja cerita. Kalau tuan-tuan dan puan teringin nak belajar dengan kami pasal kursus ni, saya boleh sharing. InsyaAllah kami akan buat iklan online punya kursus kan, online kursus investment dengan property, investment ke atau property ke, ataupun satu lagi kami ada juga buat saya dengan tim saya ni, kami duk bagi tahu kat Labu, jomlah kita share knowledge pasal perniagaan. Macam nak mulakan perniagaan kita dah mula socialpreneur. Kita dah mula socialpreneur ni sejak tahun 2020 lah kan, Islamic socialpreneur. Kami mungkin the first one buat socialpreneurship under Islamic punya sistem.
So kalau tuan-tuan nak belajar, bolehlah kita boleh share, murah je, kita tak charge lebih-lebih kan, macam tu insya-Allah. InsyaAllah. Okey lah Bu, apa lagi soalan kalau ada? Itu je lah cik untuk hari ni. Punya soalan Okey. mengenai, Alhamdulillah, ekonomi alhamdulillah. sekarang, Malaysia Alhamdulillah. macam mana. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan kumpul lagi soalan-soalan. Mana tahu ada orang Kalau lain tuan-tuan puan ada soalan-soalan, boleh je email kat kami team_alfalah@yahoo.com, atau tang komen pun tuan-tuan boleh just bagi komen, kita pegangkan soalan tu, kita akan jawab insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Topik yang minggu depan kita sembang pasal pembiayaan tu cik. Mungkin Ya. ramai orang Boleh juga mungkin. Sebab saya pun tak tahu apa beza pembiayaan dengan Pinjaman dengan Pinjaman, pembiayaan. pembiayaan. Tapi dia nak kena pakai whiteboard lah. Kita nak kena ubah whiteboard ke sini ke macam mana? Ini kita adjust sikit. Tak tahulah, tengoklah nanti kalau ada whiteboard kecil, kita whiteboard kecil kan, tulis ni kan. Kita adjust Macam tu. nanti. Mungkin kita boleh share apa beza pembiayaan dengan pinjaman. Ada beza tuan-tuan rumah ya. Tu nak cerita. Dari rezeki kita sembang InsyaAllah. minggu depan pula. Okey, sebelum kita berakhir ni nak buat ikhlas sikit lah kan tuan-tuan puan. Kita boleh saja infak kepada mereka-mereka yang memerlukan. Infak dengan dlm2u.com ni sangat bagus, sebabnya tuan-tuan dan puan boleh track ke mana wang infak tuan-tuan pergi. Ini advantage yang kami buat sistem ni tadi. Tuan-tuan boleh just buat payment, kita akan hantar barangan tu. Ya, bila kita dah hantar barangan tu, tuan-tuan puan boleh nampak siapa penerima barangan tu. Jadi infak dengan kami adalah infak yang sangat tulus. Ledgernya tuan-tuan perempuan saja boleh tengok. Kita akan bagi password dan sebagainya, tuan-tuan boleh check tracking dia insya-Allah. Jadi itu yang kita buatkan. Go to dlm2u.com untuk maklumat lanjut, ataupun go to dlm2u.com, pilih infak store ya. Dan boleh buat infak di situ ya tuan-tuan. Jadi itu saja kot pada kali ini. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami malam ini. Sebenarnya kami record siang ni. Dah cheating pula kan. So it's a Monday night live, tapi not quite lah ya. Not quite. Pre-record. So, Yelah, Monday night live, live-nya malam. Tengok vid. Tengok kita launch ke malam kan, insya-Allah mungkin pukul 10 gitu kita akan launchkan this video insya-Allah. Okey tuan-tuan, terima kasih banyak kerana sudi mendengar, dan semoga ceria di bulan Syawal ni. Hati-hati di jalan raya, sama-samalah kita mendoakan satu sama lain agar kita selamat dan sehat dan panjang umur insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey. Boleh 30